Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Kini tiba masanya untuk kita ke barisan hadapan, sama-sama kita teguh lawan kita, jaga kita, bersiap siaga, putuskan rantaian COVID-19, jarakkan diri. Sepanjang tempoh penguatkuasaan PKP sehingga 26 Januari ini, hanya 5 sektor utama yang dibenarkan untuk beroperasi. Bagaimana impak PKP terhadap aktiviti industri utama? Perbincangannya akan kami bawakan dalam Bual BIS seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ismail Adnan dan ini BIS Malaysia, edisi Jumaat 15 Januari 2021. Kami mulakan tinjauan ekonomi hari ini dengan perkembangan berikut. Pelaksanaan PKP 2.0 di 6 buah negeri dijangka tidak akan memberi impak negatif kepada rantaian ekonomi Malaysia. Ini didorong beberapa faktor, antaranya kawalan pergerakan yang bersifat bersasar, tertakluk kepada lokasi dan faktor perniagaan yang masih dibenarkan beroperasi meskipun dengan pematuhan SOP yang ketat. Menurut Ketua Pakar Ekonomi bagi ASEAN dan Asia Timur Standard Chartered, Edward Lee, hubungan Malaysia dengan rakan dagang China juga mampu menyokong momentum ke arah pemulihan ekonomi. Sentimen pelabur juga dilihat optimis dengan program vaksin COVID-19 dan beberapa siri pakej rangsangan ekonomi sebelum ini seperti Prihatin, Penjana dan Kita Prihatin. Beliau menerangkan perkara berkenaan pada sesi pembentangan maya Kajian Global Standard Chartered 2021. Berhubung kemungkinan kadar dasar semalaman OPR diturunkan lagi, menurutnya perkara itu tertakluk kepada keputusan Jawatan Kuasa Dasar Monetary MPC dan Bank Negara Malaysia. Beliau menjangkakan penurunan lanjut berkemungkinan tidak akan melebihi 5 mata asas. Dan Bursa Malaysia bercampur-campur ketika dibuka hari ini dengan menyaksikan kaunter untung mengatasi kaunter rugi sebanyak 281 berbanding 251, manakala 319 kaunter tidak berubah, 1,257 tidak diniagakan dan 24 yang lain digantung. Untuk laporan penuh kita bersama pengurus dana PNB Investment, Saudari Nur Raihan Munir. Silakan. Di sesi urus niaga pagi, Bursa Malaysia didagangkan sedikit rendah untuk menjejaki penurunan di Wall Street yang jatuh 68.95 untuk ditutup kepada 30,991.52. Di Amerika Syarikat, dilaporkan pentadbiran baru merancang perbelanjaan berjumlah $2 triliun. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBMK LCI turun 3.88 mata untuk ditutup rendah kepada 1,631.83. Pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 514 berbanding 435. Sementara 1,150 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBMK LCI menyaksikan 12 kaunter untung, 14 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.23% kepada RM4.90 se-euro. Selebihnya, ringgit susut 0.02% kepada RM5.52 sepaun. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PNB Investment Berhad.
Baik, terima kasih Nur Raihan untuk analisis saham sebentar tadi. Seperti yang dimaklumkan pada awal rancangan, Bual Biz pada petang ini akan membincangkan topik PKP dan kelangsungan perniagaan. Tapi sebelum itu kita berehat seketika, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kerajaan telah mengenal pasti 5 sektor yang dibenarkan beroperasi yang dikategorikan sebagai sektor ekonomi perlu ataupun essential economic sector. Penggilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta peladangan dan komoditi. Hanya 30% pekerja dalam kumpulan pengurusan yang dibenarkan berada di pejabat, manakala bagi pekerja dalam kumpulan sokongan, jumlah pekerja yang diperlukan pada satu-satu masa akan ditentukan oleh majikan masing-masing. Bersua kembali dalam Bis Malaysia. Sebanyak 37 perkhidmatan dalam 5 sektor ekonomi utama dibenarkan beroperasi sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 6 negeri sejak Rabu lepas. Ia termasuk sektor penghilangan dan perkhidmatan. Bagaimana penguatkuasaan PKP ini memberi kesan kepada industri dan kelangsungan perniagaan? Untuk kupasannya, kita terus saja bersama rakan penyampai Fazlani Ibrahim. Silakan. Terima kasih rakan tugas yang berada di studio ketika ini. Baiklah, sektor penghilangan dan perkhidmatan antara 5 sektor ekonomi utama yang dibenarkan beroperasi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP. Bagaimana pelaksanaan PKP ini memberi impak kepada industri dan juga kelangsungan perniagaan khususnya kepada perusahaan kecil dan juga sederhana iaitu PKS. Bagi menjawab segala persoalan petang ini, Bual Biz akan membincangkan topik PKP dan kelangsungan perniagaan. Jadi teruslah kita bersama dengan tetamu yang telah pun bersiap sedia di talian ketika ini, iaitu Presiden Persatuan Penghilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia PPIPBM, Datuk Azman Yusof. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk sihat? Alhamdulillah. Terima kasih ATM ya kerana menjemput saya lah di Persatuan Penghilang dan Perkhidmatan Putera untuk memberi sedikit laporan berkenaan dengan perniagaan dalam masa tempoh PKP ini. Betul tu Datuk. Baiklah, seperti mana yang saya katakan tadi, penghilangan dan juga perkhidmatan antara 5 sektor ekonomi utama yang dibenarkan beroperasi dalam tempoh PKP ini. Jadi untuk permulaan ni lah kan, mungkin Datuk boleh jelaskan bagaimana operasi sektor ini dalam tempoh PKP dan juga sejauh mana pelaksanaan semula PKP memberi kesan kepada industri. Pertamanya kita ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang amat berhormat Perdana Menteri kerana membenarkan 5 sektor utama ni, terutamanya dalam penghilangan, dapat beroperasi sepenuhnya di dalam tempoh PKP. Inilah penting kerana berkata-kata kita tahu bahawa tempoh PKP ialah tempoh yang paling sukar kepada semua usahawan dan perniagaan, tapi agak tenang sedikit apabila langkah-langkah ini perniagaan boleh dapat diteruskan mengikut SOP yang kita yang diberikan oleh MITI lah dan juga MKN dari semasa ke semasa. Jadi saya fikir ahli-ahli persatuan dan juga ahli perniagaan mereka agak lega kerana sekurang-kurangnya dalam tempoh PKP ini mereka boleh meneruskan perniagaan mereka, penghilangan mereka dengan seperti biasa dengan mengikut prosedur SOP yang ada.
Baik, seperti mana yang Datuk katakan tadi, pelbagai SOP yang perlu dipatuhi sepanjang PKP ini, dan bagaimana Persatuan sendiri memantau atau memastikan majikan di bawah Persatuan mematuhi segala prosedur operasi standard ataupun SOP yang ditetapkan untuk membendung pandemik COVID-19 ini, Datuk. Ya, persatuan ataupun usahawan telah mengikut SOP. Mereka memang diarahkan mengikut SOP seperti yang digariskan oleh MITI. Maknanya mereka memang akur. PKP ini bukan PKP yang pertama yang telah diadakan. Mereka agak macam dah new norm lah. Mereka dah merasakan bahawa perniagaan ini dirasai mereka telah menjalankan perniagaan secara norma baru. Mereka boleh terima itu. Walaupun ada kekangan daripada segi pengeluaran dan sebagainya, tapi mereka akur. Ini ialah bukannya kehendak mereka. Satu dunia yang berkenaan dengan isu COVID-19 ini. Tetapi PKP ini kita kira bukanlah penghalang kepada usahawan perniagaan untuk melangsungkan perniagaan mereka. Ya. Yang di bawah persatuan ini semuanya mematuhi SOP, Datuk, kan? Ya, mereka memang mematuhi 100% ahli-ahli kita mematuhi SOP yang telah dikenakan oleh kerajaan, terutamanya MITI. Lebih-lebih lagi persatuan kita berada di MITI. Jadi kita memang akur dengan, tetapi persatuan juga memantau kepada setiap ahli-ahli kita. Kita juga pergi ke pejabat mereka, kilang-kilang mereka untuk meyakinkan ataupun untuk memastikan mereka memenuhi SOP yang telah dikenakan. Setakat ini kita telah memantau lebih 200 syarikat yang kita ada dalam persatuan kita yang telah menjalankan perniagaan. Mereka memang akurlah dengan SOP yang telah dikenakan. Ya. Itu antara berita-berita baiklah sebenarnya. Baiklah, mengambil kira pengalaman melalui PKP sebelum ini, apa antara kekangan yang dihadapi dan apa pula persediaan-persediaan yang perlu dibuatlah oleh majikan, khususnya ahli persatuan dalam menjalani PKP ini? Ya, kekangan yang dihadapi kita tak boleh lari lah. Bukan semua pengilang-pengilang usahawan kita dapat mengeluarkan produk mereka dengan 100% lah. Itu memang kita akur. Kerana SOP ini ialah satu benda yang luar jangkaan mereka. Tetapi tanpa SOP mereka tidak boleh teruskan perniagaan. Dengan SOP yang ada, sudah pasti akan ada kekangan dari segi production mereka, terutamanya berkenaan dengan kejarakan sosial yang telah kita adakan. Sudah pasti pekerja-pekerja juga kita terpaksa hadkan. Kalau dulu kita boleh operasi seramai lebih kemungkinan 100%, sekarang ni kita mungkin boleh reduce sampai 30% reduce daripada pekerja. Dan ini akan sudah pasti perkara-perkara begini akan mencacatkan sedikit production mereka. Tetapi sekurang-kurangnya perniagaan mereka boleh berniaga by rotation dan sebagainya. Ya. Baik, dan apa pula mungkin persediaan-persediaan? Kalau sebelum ni tak sempat nak bersedia PKP sebelum ini, PKP yang pertama, kali ini PKP yang kedua, mungkin mereka lebih bersedia sepenuhnya? Sebenarnya kena terima bahawa apabila berlakunya PKP, kita telah pun mengubah cara perniagaan dengan persediaan kita ialah ke arah mendigitalkan. Maknanya kita telah pun menggunakan sistem iaitu sistem pendigitan. Maknanya kita menggunakan kaedah-kaedah online. Kita menggunakan kaedah-kaedah sistem yang telah kita gariskan. Jadi kalau dulu perniagaan mereka secara manual, sekarang hari ini mereka telah pun menggunakan web sebagai perniagaan utama mereka untuk mengekang masalah-masalah yang dihadapi. So ini saya kira usahawan semua telah pun walaupun tak pandai, tapi mereka berusaha untuk untuk menambahbaikkan cara mereka berniaga. So cara baru untuk meneruskan perniagaan mereka. So, baru, cara baru, Datuk, ya? Norma baru, cara baru, kita kena terima bahawa digital ekonomi mesti dilakukan. Suka atau tak suka, kita kena terima bahawa digital ekonomi ataupun bukan secara manual lagi, perlu kita perniagaan di online, perniagaan dalam talian, mereka telah pun mengaktifkan. Jadi ialah satu kekurangnya, seperti mana kita kata tadi, 100% tak boleh berniaga, sekurang-kurangnya 70% mereka dah boleh teruskan. Baik, risiko itu ada. Jadi adakah pengalaman PKP sebelum ini sudah pun mempersiapkan sektor pengilangan dan juga perkhidmatan untuk berhadapan segala kemungkinan dalam PKP yang kedua ini, Datuk? Walaupun
risiko yang mereka hadapi, mereka memanglah mengeluh bila keadaan tempoh PKP ni dari segi pergerakan dan sebagainya. Tetapi dia ada hand mereka berasa bertuah kerana kerajaan kali ini tidak tidak mengetatkan sangatlah dari segi membuka operasi perniagaan. Jadi kalau dulu kita tengok yang pada mulanya PKP berlaku yang pertama totally lockdown, mereka tidak boleh berniaga, mereka tidak boleh keluar dan sebagainya, tidak boleh. Jadi kita terutamanya penggila-penggila kita more kepada essential product ni, essential food product, contohnya barang-barang makanan, contoh berasaskan makanan harian. Ada yang memproses kilang mi dan sebagainya, ya. Kicap, kilang, ada yang memproses, yang berpacking gula, minyak, masak dan sebagainya. Jadi inilah mustahak kepada industri ini untuk memastikan production ini tidak diganggu. Dan mereka boleh kata sekarang hari ini mereka telah mempunyai tempahannya banyak. Jadi kalau kita kata penggila kita tidak boleh bekerja, tidak benarlah sebenarnya. Kita berterima kasih kepada kerajaan kerana memberi laluan kepada mereka. Tapi kita kata walau bagaimanapun SOP yang dikenakan mereka mesti patuhi. Benda-benda basic lah, contohnya macam hand sanitizer, pelitup muka, ya, mengimbas suhu. Yang ni kilang-kilang tidak boleh berkompromi dengan SOP yang telah diadakan, yang kena adakan. Jadi saya tengok hingga hari ini bukan sahaja di pejabat, di kilang mereka setiap pagi mereka akan memastikan SOP mereka akan patuhi. Jadi saya rasa sekarang ni bukannya pekerja takut, bos juga ataupun mempunyai pengilang-pengilang juga takut, risau. Yang kalau kena, terbaik seorang staf dia, yang lain semua akan menjadi masalah. Jadi saya mikir bahawa hari ini usahawan kita, pengilang-pengilang telah pun matang di dalam perniagaan, dalam keadaan norma baru di dalam perniagaan. Sebab kata Datuk tadi, bukan saja kaki tangan tapi majikan juga risau sebenarnya. Baiklah Datuk. Baik, banyak lagi. Selepas ini kita akan ajukan pelbagai lagi soalan bagi menjawab bertepatan dengan topik kita pada hari ini. Tetapi kita berehat seketika Datuk, ya? Okey. Dan kepada yang lain yang sedang menonton di sini, pastikan anda terus kekal bersama kami kerana banyak lagi soalan-soalan yang menarik. Dan sekarang ini kita berehat seketika. Kerajaan telah mengenal pasti 5 sektor yang dibenarkan beroperasi yang dikategorikan sebagai sektor ekonomi perlu ataupun essential economic sector. Penggilangan dan pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan dan pengedaran serta peladangan dan komoditi. Hanya 30% pekerja dalam kumpulan pengurusan yang dibenarkan berada di pejabat, manakala bagi pekerja dalam kumpulan sokongan, jumlah pekerja yang diperlukan pada satu-satu masa akan ditentukan oleh majikan masing-masing. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Masih lagi kita berbincang topik kita pada hari ini, PKP dan kelangsungan perniagaan bersama tetamu yang sedia ada lagi di talian terkini, Datuk Azman Yusof. Datuk. Saya. Okey lagi Okey Datuk, kita terus ke soalan yang seterusnya, yang mana melihat kepada 5 sektor ekonomi utama yang dibenarkan kerajaan untuk beroperasi sepanjang PKP ini, bagaimana agaknya Datuk melihat kepada kepentingan sektor yang diberi keutamaan ini, kelima-lima sektor ini? Sangat penting untuk merajakkan ekonomi dan mengelakkan kehilangan pekerjaan serta pengangguran. Ini yang key utama. Mungkin kerajaan dapat lihat bahawa apabila pengalaman yang lepas, apabila ramai pengilang usahawan tidak dapat meneruskan perniagaan mereka dan sumber pendapatan pekerjaan mereka juga akan terkesan. Jadi dengan 5 strategi trust ekonomi yang penting ini dah dibuka, dan sudah pasti yang paling penting ialah usahawan sendiri juga ingin menjaga kebajikan pekerja-pekerja mereka. Tanpa production, tanpa pekerja, mereka tidak dapat akan mengganggu ekonomi negara. Jadi alhamdulillah dengan adanya dengan SOP yang dikenakan tadi, dengan sektor-sektor penting untuk pembangunan ekonomi, bukan sahaja pekerja mendapat kerja,
juga ia menyumbang kepada income kepada negara lah. Jadi dalam keadaan PKP begini, syarikat beroperasi, sudah pasti kerajaan juga mendapat impak je lah. Kita boleh collect cukai dan sebagainya. Dan dari segi sektor pekerjaan, kita boleh mengurangkan pengangguran daripada segi tidak ada kerja ni, pekerja tidak ada pekerja. Jadi mereka dapat kerjakan dengan terus-menerus lah. Cumanya mungkin kita juga menghadkan tempoh waktu bekerja. Kalau dulu kita boleh kerja sampai 7 malam, mereka mungkin sampai pukul 5 dia kena stop lah. Dia kena berhenti dari segi pekerjaan mereka. Jadi untuk merancangkan ekonomi, kita kira kerajaan telah melaksanakan beberapa insentif kepada usahawan supaya mereka lebih berproduktif lah. Jadi produktiviti itu penting, mustahak. Jangan kita fikir, PKP ni kita tak boleh buat, tak boleh berniaga, susah kan. Jadi ini jangan takutkan rakyat. Jadi saya kira hari ini rakyat ataupun pekerja-pekerja ingin mencari duit je, kan. Mereka ingin bekerja, mereka tak fikir dah kalau isu keluar nanti kena COVID. Nanti kalau dia ikut SOP yang benar, yang betul, jangan degil lah, jangan nakal, jangan lupa daripada keluar daripada SOP yang kenakan. Jangan kita berpeluk-pelukan, contohnya kadang-kadang jumpa kawan-kawan mereka hug each other. Jadi ini nampak dah tak berlaku dah. Jadi saya kira mereka lebih memahami dengan untuk memastikan majikan dapat mengurangkan produktiviti, menjalankan perniagaan, pekerja juga. Betul. Dato', mungkin ada cadangan penambahan ataupun ruang untuk sektor ekonomi lain yang boleh dipertimbangkan selain pada 5 itu kan, dipertimbangkan untuk beroperasi. Di antara sektor-sektor lain, kita nampak macam institut kemahiran, kolej kemahiran swasta ni, kita boleh perketatkan boleh dari segi boleh menaikkan dari segi restoran kedai makan ni, kita boleh membuat penghantaran makanan ataupun kita boleh lanjutkan tempoh masa lah dari segi sehingga pukul 10 malam. Itu kita penting untuk kita improve. Maknanya dari tempoh kita minta kerajaan tidaklah restrictkan time kepada mereka untuk boleh beroperasi. Dia untuk kerana income mereka. Kalau kata sekarang katakan kita bertutup awal, kita boleh lanjutkan sikit, mungkin 3 jam lagi extra time untuk mereka berniaga. Dan juga SOP yang dikenakan mesti diketatkan lagi. Contohnya dari segi kolej universiti lah, sekolah swasta, mereka mesti diketatkan supaya penularan COVID ini dapat dibendung lah dengan baik dan teratur. Saya kira ini adalah satu benda yang wajib lah, yang harus kita patuhi bagi semua sektor lah. Dan penambahbaikan ini ialah mustahak, kerana kita fikir kalau kita tidak bertindak sekarang, lebih baik kita tidak sekarang daripada kita menyesal kemudian hari lah. Baik, itu secara tak langsung dapat membantu mereka meningkatkan ekonomi mereka, kan Datuk? Baik, dan lain dalam menjalani pelaksanaan PKP ni, apa antara inisiatif ataupun insentif kerajaan dalam pakej rancangan ekonomi serta belanjawan 2021 yang boleh dimanfaatkan oleh industri sendiri? Ini sangat menarik, soalan ini sangat menarik. Kita mohon kerajaan supaya dapat longgarkan syarat kelayakan bagi semua program lah. Contohnya macam dana tambahan berjumlah 150 juta yang disediakan di bawah skim geran penerjitan SME dan geran otomasi. Bagi menyokong aktiviti otomasi lah, kita nampak kali geran-geran yang ada ini kita dipahamkan bila ahli-ahli datang memohon dan sebagainya, mereka menggunakan syarat yang sangat ketat. Jadi kita kena akui bahawa dalam keadaan PKP pada tahun lepas, start pada bulan Mac, mereka terkesan dengan perniagaan mereka. Jadi dah tentu terutamanya pembutera, mereka kekurangan sumber kewangan di dalam bank, dengan sewanya lagi, dengan pengurusan pejabat dan sebagainya. Jadi apabila pergi kepada SME, bila mereka mohon, mungkin kita akui dengan peraturan yang ada di dalam SME ini, tetapi kalau dapat kita longgarkan sikit cara bagaimana untuk meluluskan geran ataupun pinjaman yang dikenakan oleh pihak SME ini. Dan berdasarkan maklum balas ahli, kita nampak bahawa sebagai pembekal atau vendor,
ramai ahli rasa usahawan KL terutama tidak layak. Mereka mohon tapi tak layak. Mungkin dari segi kita kata 100 yang pergi, 10 yang pergi itu mungkin seorang, 2 orang je lepas. Jadi 7 atau 8 tak lepas. Jadi kita nak kerajaan longgarkan sikit lah. Kita pun akur bahawa bukan semua yang boleh teruskan perniagaan hari ini. Ada sektor-sektor yang tersangkut lah. Macam contohnya, sektor dari segi otomasi memang terkesan sangat-sangat. Sektor-sektor yang melibatkan perniagaan yang melibatkan tourism memang terkesan mereka. Baru-baru ni dah buka balik kan. Nampak contohnya di Langkawi dah penuh, jadi dah sangat gembira. Tetapi apa nak kata kan, bila ni kuasa Allah SWT apabila kes melonjak sampai 3 digit, kita pun takut. Jadi usahawan terima bahawa hakikat mereka kena hadapi dengan semua ni, tapi kita mohon kerajaan bila kita usahawan ini pergi ke bank ataupun pergi ke institusi kerajaan untuk memohon pinjaman bank ataupun dari segi mikro dan sebagainya, pemudahkan tata cara mereka supaya melonggarkan. Jangan terlalu strict lah dari segi tata cara. Baik Datuk, semoga apa yang kita kongsikan dalam tempoh beberapa minit ini dapat dimanfaatkan bukan saja dari aspek usahawan dan juga semua pihak hendaknya. Apapun jutaan terima kasih banyak Datuk sudi berkongsi ilmu dan juga pengetahuan petang ini Datuk ya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada yang menjemput kami di Persatuan Penggilaan Pengiriman Ultra, dan kita mohon supaya kerajaan dapat mempercepatkan lagi. Belanjawan dah lulus, jadi percepatkan bagi mempercepatkan bajet ini dapat diteruskan supaya impact rakyat ini dapat diteruskan. Baiklah insya-Allah. Terima kasih banyak Datuk. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih terima kasih. Ya. Dan kepada yang lain terima kasih diucapkan kerana terus setia bersama kami Bual Biz petang ini dalam kita berbincangkan PKP dan kelangsungan perniagaan. Baiklah, terus bersama rakan tugas di studio. Silakan. Baik, terima kasih Fazlaini untuk perkembangan dibawakan dalam Bual Biz. Dengan itu, Biz Malaysia edisi 15 Januari 2021 berakhir di sini. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di saluran berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP, putuskan rantaian pandemik COVID-19 dan amalkan mengimbas MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dan juga hari ini juga merupakan hari terakhir kelonggaran yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN dalam memastikan agar perjalanan rentas negeri bagi mereka yang terkandas di kampung halaman masing-masing untuk kembali pulang semula ke kediaman mereka di bandar-bandar utama. Jadi diharapkan anda berhati-hati semasa melakukan perjalanan dan juga berhati-hati di jalan raya. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, salam hormat dan kita jumpa lagi.